Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya sebelum kita mula kuliah ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian serta semua yang menonton kuliah kita pada malam ini, bahawasanya kita akan memasuki 10 awal Zulhijjah, dan 10 awal Zulhijjah ini seperti mana yang pernah kita sebutkan mempunyai kelebihannya yang besar, dan kelebihan itu disebutkan di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis secara jelas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir, khususnya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair, Mujahid, dan banyak lagi para ulama salaf dan khalaf, mereka telah menafsirkan 10 malam ini maksudnya 10 awal Zulhijjah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini, menunjukkan 10 hari ini ada keistimewaannya, sehingga Allah Azza wa Jal bersumpah. Di dalam hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan hari itu daripada Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW menyebut, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada amalan salih, tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh padanya lebih Allah sukai dibandingkan hari yang 10 ini, iaitu 10 apa? 10 Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan selainnya, tapi lafaz ni ialah lafaz Tirmidzi, yakni Nabi SAW kata, yang ni hari yang amalan soleh paling Allah sayang pada 10 hari ini. Pada 10 hari ini. Hari itu kita dah syarah sikit adil. Di dalam riwayat Al-Imam Darimi, hadis dia bunyi, ma min amalin azka indallah wa a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih murni, lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada suatu kebaikan yang dibuat, yang seorang tu buat pada 10 adha, maksudnya 10 adil, 10 awal Zulhijjah.
Adha merujuk kepada Eid Adha. Hadis ni, hadis yang kita baca ni telah menjadi satu perkara yang menunjukkan, kita dah syarah itu, bahawa saja 10 hari ini adalah hari yang terbaik dalam amalan soleh. Artinya kalau kita puasa sunat Isnin Khamis, terbaik, paling Allah sayang dibandingkan semua hari-hari yang lain. Maka para ulama bincang macam mana dengan hari-hari Ramadan. 10 Ramadan yang akhir kan hari-hari yang paling baik. Tapi hadis ni kata, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tak ada hari yang Allah lebih sayang lebih daripada 10 ni. Sedangkan Ramadan nampak banyak juga fadilat 10 yang akhir. Ada ulama yang menyatakan yang paling afdal tetap Ramadan. Ada yang kata tak, yang paling afdal ialah 10 awal Zulhijjah. Tu menunjukkan hebat tu. Di kalangan muhaqqiqin ada yang menyatakan bahawasanya dari segi malam hari yang lebih afdal 10 yang akhir Ramadan, malam, waktu malam, kerana ada padanya Lailatul Qadar. Sementara di waktu siang yang lebih afdal amalan salihnya ialah 10 awal Zulhijjah, kerana padanya ada apa? Ada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik. Apapun yang penting, hadis ni menunjukkan Allah paling suka, mainlah hari mana pun yang paling Allah suka beramal 10 yang awal ni. Dia kata al-amalu as-salihu, apa sajalah amalan yang masuk dalam amalan salih. Maka bila masuk 1 sampai ke 10 ni, maka kita banyakkanlah istighfar, taubat kepada Allah, banyakkanlah tahlil, bukan pergi makan kenduri arwah, tahlil la ilaha illallah, banyakkanlah tahmid, banyakkanlah tasbih, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan sedekah, apa saja amalan saleh. Kalau tak ada, sebut benda-benda yang baik-baik, banyakkan nasihat yang baik, pergi hadir kuliah pengajian, semua termasuk di kalangan amalan saleh. Hatta sembahyang hadir berjamaah, kerana ia amalan saleh. Kerana biasanya kita ni dalam adat kita ni dia pelik sikit. Awal Ramadan penuh kan, baguslah, bukan kata tak bagus sambut Ramadan, tapi kuih lama dia kuih kurang. Tapi alhamdulillah perlih ni maintain. Yang 10 yang akhir pun ramai jugalah kan. Tapi kerana nak dapat pahala yang besar, jadi pahala yang besar tu kita ingat Ramadan, rupanya Allah buka lagi 10 awal Zulhijjah. Maka kita semua ambillah kesempatan ni. Satu amalan pahala dia besar. Kalau 10 amalan yang besar itu berlipat kali ganda. Maka apabila kita pergi satu tempat, kita tengok ada harga bagus, kita beli satu, baguslah, untung. Tapi kalau kita tu beli banyak, lebih untung. Maka kalau orang yang nak bersedekah, dia sedekahlah banyak-banyak pada 10 yang awal ni. Kalau ada orang nak buat apa-apa kebaikan, dia buatlah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan kita ni lah, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, kitabnya Fathul Bari, dia sebut pasal apa 10 ni jadi lebih. Dia kata pasal padanya terhimpun semua ummahatul ibadah,
Semua ibu-ibu ibadat. Semayang memang tak ada lah macam biasa. Puasa ada. Puasa apa? Puasa hari Arafah dan hari-hari yang lain juga. Isnin Khamis kita boleh puasa. Zakat kita boleh bayar macam biasa. Satu lagi yang tak ada dalam Ramadan, ada haji. Jadi semua rukun ni, rukun Islam ni boleh dibuat dalam 10 ni. Semayang pun dalam masa ni orang buat. Zakat pun boleh bayar. Puasa pun bayar, cuma puasa sunat lah. Kemudian haji. Maka dengan itu kata dia, di situlah kerana semua jenis-jenis ibu ibadat. Ibu ibadat ni ibadat yang utama. Semayang sunat, tak kira lah semayang tu ibadat utama. Zikir apa semua ibadat, tapi ia yang dahulu ialah salat. Yang pentingnya ialah, yang kita nak habaknya, kita ambillah kesempatan daripada 10 ni, dan kita eloklah buat benda-benda salah. Walaupun hadis tak kata jangan buat benda salah 10 yang awal ni, tapi biasanya bila hari-hari itu dimuliakan oleh Allah, dia menjadi syiar ta'zim. Syiar Allah ni dalil kepada taqwal qulub, dalil kepada hati yang bertakwa. Dan bila masuk 1 sampai 10, kita jaga diri kita. Kita tak mau bagi nampak leceh, sebab kita hormat pasal hari-hari ni ialah hari-hari yang dibesarkan oleh Allah. Macam Ramadan juga, masuk bulan Ramadan kita elak buat benda-benda salah. Kerana kata para ulama sebahagiannya, apabila Allah Azza wa Jal telah memberikan kelebihan kepada satu waktu, tidak mustahil juga dia meningkatkan dosa bagi yang melanggarnya. Kita masuk kepada hadis kita. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahul Hakim. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim, yakni Al-Hakim An-Naisaburi, tuan empunya kitab Al-Mustadrak, Mustadrak, daripada Abi Samhi radhiyallahu anhu. Orang kita jarang dengar nama Abi Samh ni. Abi Samh ni, dia ni nama dia Iyad. Dia disebut sebagai salah seorang, dia adalah merupakan salah seorang daripada khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam Nabi yang terkenal ni siapa dia? Anas bin Malik. Khadam ni orang yang volunteer pergi berkhidmat kepada Nabi, bukan orang yang hamba yang ditawan pergi jadi dadak. Dia volunteer, dia berkhidmat. Mak dia serah pada Nabi, Ummu Sulaim, dan dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Anas. Riwayat menunjukkan bahawasanya Abi Samh ni juga merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ni kita tak tahu banyak tentang dia ni. Kita tak tahu dia ni siapa dan daripada mana, detail dia kita tak tahu. Sebab apa? Tak ada riwayat lain tentang dia. Hadis yang diriwayat satu hadis je. Hadis mana? Hadis ni. Kalau Anas tu kan banyak hadis dia. Abi Samh Iyad ni tak meriwayatkan daripada Nabi, melainkan satu hadis sahaja. Hadis tu hadis yang kita nak baca ni. Kalau kita pergi cari dah tak ada lah. Kata Al-Bazzar
wala na'lam lahul hadith wala na'lam hadith Abi Samhah illa hadzal hadith, wala na'lamu hadith Abi Samhah illa hadzal hadith. Kita tak tahu dah hadis Abi Samhah ni melainkan hadis ni saja. Jadi tak banyaklah cerita tentang dia. Sama ada dia macam mana tu tak penting lah. Yang penting orang ni pernah khidmat dengan Nabi SAW. Alangkah besarnya. Dalam dunia ni kadang-kadang kita jumpa satu orang besar, orang ternama ke apa, kita tolonglah pergi beli apa ke dia suruh, jumpa orang kita duk cerita yang tu lah, aku dulu pernah dengan dia, padahal dia siapa saja kan. Ini Nabi SAW. Orang lain tu kadang-kadang kita jumpa syok lah, menteri mana ke, hak mana ke, boleh lah dia suruh kita ni, kita tak tolong dia, kita cerita seakan lah. Sahabah radhiyallahu anhum mereka berkhidmat dengan Nabi SAW. Ini satu kemuliaan, kurniaan Allah pada mereka. Dan kita juga kata kurniaan dan kemuliaan itu bukan kerana mereka hidup pada zaman Nabi, tapi kerana mereka beriman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab pun hidup pada zaman Nabi juga. Sebab itu ta'rif kepada sahabat itu, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang jumpa Nabi, jumpa tak badan, hak perangan Nabi pun jumpa ya, wa amana bihi, dan beriman dengan, jumpa saja mulia lah, jumpa dengan beriman, tak tengok pun tak apalah, jumpa sudah. Ada yang jumpa Nabi tak tengok, macam sahabat yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada yang jumpa Nabi jauh, tak ada riwayat apa. Termasuk di kalangan mereka ialah yang hadir semasa Hajjatul Wada'. Masa haji Nabi tu 1,000 orang ada, berbagai riwayat kata kurang pada itu. Semua mereka tengok Nabi SAW dari jauh, barangkali nak main dekat tak boleh. Depa mata yang melihat Nabi dalam keadaan beriman, mulia. Karena bukan senang nak beriman dengan Nabi SAW, sebab ramai yang melawan dia, dan tak sama darjat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kita tak kata sahabat maksum, tapi kita kata dia ada kelebihan. Yang tu yang kita sebut, nahnul muslimin la na'taqidu al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam tak pernah beriktikad kemaksuman sesiapa selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun buat dosa, tetapi kebaikan mereka melebihi kekurangan mereka. Maka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi beriman pun ada yang beriman jadi murtad pun ada, mati di atas iman. Jadi sahabat jumpa beriman, mati atas dasar atas iman. Nikmat Allah bagi dia. Abi Samhah ni dia riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati, dibasuh dari kencing bayi perempuan, wa yurashu min baulil ghulam, dan direnjis. Renjis ni apa? Percik dia. Baul iaitu air kencing bayi lelaki. Hadis ni ialah hadis yang sahih. Hadis ni secara umumnya cerita macam ni, simple ya. Budak lelaki yang bayi, kalau kena dia kencing, tempat yang dia kencing tu
cara nak sucikan dia, ambil air kena renjih. Bila ambil air kena renjih, dia kira najis ke pun tak? Najis ke tak? Najis ke tak? Kalau tak najis, tak renjih apa langsung lah. Najis lah juga, tu yang nak kena buat juga. Tapi najis ini khafif, ringan, dia yang renjis. Dan kemudian dia kata wa yurashu min bauli wa yughsalu min baulil jariyah. Okey. Dan dibasuh air kencing bayi perempuan. Dalam hadis ini dia sebut perempuan dululah. Yughsalu min baulil jariyah, dibasuh kencing, air kencing bayi perempuan, dan direnjis air kencing bayi lelaki. Hadis ni telah menimbulkan perbincangan yang panjang daripada dulu sampai sekarang. Yang dulu para ulama bincang, mereka heran pasal apa yang nak dibezakan dua ni. Kan dua-dua bayi, dua-dua masih kecil. Dua-dua ni, dua-dua bayi, dan yang kita bincang ialah air kencing. Nampak zahirnya sama. Yang ni, hadis ni kita akan tengok nanti hadis lain. Dia kata direnjih ni selagi mana apa? Dia radhi', dia minum susu. Ni yang Qatadah sebut. Malam yat'ama fa idza ta'ima ghusila. Selagi mana dia tak makan, bila dia makan, kedua-duanya pun kena basuh sama. Kedua-duanya kena basuh. Hadis ni yang saya sebut tadi, ulama sendiri awal bincang apa yang nak dibezakan antara kencing perempuan dengan kencing lelaki. Di kalangan ulama sebut pendapat mereka dulu. Ada yang kata sebenarnya dua-dua sama-sama kena basuh, pasal air kencing ni najis. Ni hadis ni, ini mazhab Abu Hanifah. Dia kata hadis bila dah bertentangan, berlawan dengan kias yang kuat pada sisi dia lah, pasal dia kiaskan ayat kencing budak lelaki dengan budak perempuan sama je lah, mana boleh beza kan. Maka kita kena pakai kias. Sekarang kita tahu ni Abu Hanifah mazhab dia tolak hadis. Bukan dia tolak hadis, dia andaikan bahawasanya kalau benda tu berlaku, kemungkinan hadis ada possibility rawi silap. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya rawi ni tersilap riwayat. Hatta para sahabat sendiri tak mustahil macam kita cerita, dia tersilap riwayat. Abu Samah riwayat benda ni, tapi kita akan buktikan bukan Abu Samah saja riwayat benda ni, ahli ada riwayat benda yang sama. Dan Ummu Qais binti Mihsan juga riwayat yang sama. Jadi untuk andaikan tu tidak kuat. Mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab Ahmad, dia pakai hadis ni. Dia kata bahawasanya hadis jelas, hendaklah dibezakan antara yang kedua ni, karena di sana ada riwayat bahawasanya Ali bin Abi Talib dan juga tadi Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais binti Mihsan ni tuan-tuan pernah dengar nama Ukashah ni, dia saudara perempuan Ukashah. Orang Melayu kadang-kadang ada dia kata apa, jampi Ukashah kan. Ukashah bin Mihsan, Ukashah ni terkenal kerana antaranya kena ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW cerita tentang umat dia yang Allah tunjukkan, banyak umat dia. Jadi kata haula ummatuka, mereka itu umat Nabi. Tengok luas umat Nabi,
wa haula'i sab'una alfan quddamuhum la hisaba alaihim wala azab. Dan di depan mereka tu ada 70,000 depan umat Nabi tu, umat yang banyak tu, depan umat Nabi yang banyak tu ada 70,000 yang tidak dihisab dan tidak diazab. Banyak dia sebut dalam hadis, kanu la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun. Depa ni dulu tak jampi jahiliah ni. Jahiliah ni jampi, depa tak jampi. Depa tak tatayur. Tatayur ni tilik nasib. Zaman dulu dia ambil burung, dia baling naik ke atas. Kalau burung pi kiri tak elok. Pi kanan okey, pi belakang patah balik, pi depan okey, macam-macam. Orang Melayu ada juga. Pi bewak lintas balik. Kan ada apa lagi kan? Banyaklah natang masuk rumah apa ni benda tak baik nak main ni. Tatayur. Tatayur ni dia duk ramal nasib hak nak main ke depan. Depa 70,000 ni solid, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal, bersih akidah mereka. Masuk syurga tanpa hisab. Ukasyah dia dengar Nabi SAW sebut macam tu, dia pun, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doa ke Allah bagi aku masuk dalam 70,000 tu. Oh, cepat dah. Nabi pun doa, Allahumma ja'alhu minhum. Ni sunnah juga. Dalam kuliah-kuliah orang cakap, tiba-tiba orang kata, Syekh tolong doa kat saya, kita doa kat dia. Pasal Nabi kata, hang masalah nak suruh pun. Dah. Itu Nabi SAW pasal kena dengan tajuk lah kan. Jadi Nabi cakap tajuk tu, dia pun angkat pada Nabi, Rasulullah tolong doa. Nabi pun, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikan dia di kalangan mereka. Nabi doa, jadi dia masuk dalam 70,000 tu. Seorang dengar, seorang tu bangkit, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doa ke Allah bagi aku pun jadi dalam tu. Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah. Dalam sebagian riwayat, sabaqaka Ukasyah. Nabi kata, Ukasyah dah potong hang dah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Ulama bincang, kalau dah boleh doa kat Ukasyah, apa salahnya doa kat dia seorang lagi je? Diminta. Kata para ulama hadis yang menafsirkan, mensyarahkan hadis ni, kata mereka bukan masalah Nabi tak mau doa kat dia, tapi Ukasyah tu layak. Jadi Nabi doa kepada dia, padan dengan kelayakan dia tu, diberi dengan doa Nabi. Yang dia ni Nabi tak mau kata hang ni tak layak sebenarnya. Nabi tak katalah bahasa tu. Nabi kata sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Nabi santun lah. Nabi jawab dengan elok kat dia. Nabi kata hang pun teringin juga ukur baju di badan sendiri lah. Tak kata labah tu kita kan. Okey, tak apa. Dia ni Ummu Qais ni, dia kata, Ummu Qais ni seorang kaca, dia kata dia innaha atat bibnin laha saghirin. Dia mai bawa satu anak kecil dia kepada Nabi SAW. Lam ya'kulut ta'am. Dia budak ni tak makan makanan lagi. Penting tak makan makanan ni. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bawa pada Rasulullah. Fabala ala thawbih, budak tu kencing atas baju Nabi. Bawa main ni, Nabi dukung dia kencing baju Nabi. Fada'a bima, Nabi minta air. Fanadahahu walam yaghsilhu. Nabi minta air, Nabi renjis air kencing budak lelaki ni, Nabi tak basuh. Jadi menunjukkan Nabi
Nabi tak basuh kencing budak lelaki yang kecil, yang bayi lelaki kecil yang belum makan. Apa maksud belum makan ni? Habis tu kalau dia masa dia pergi tahnik dia tu bagi makan kurma, maksud belum makan ni bukan tak makan apa langsung, maksud dia tak ada makanan ganti pada susu dia tu. Kalau setakat orang cuat sikit lah mulut dia, lepas tu tak makan dah lah, yang tu tak kira. Tapi kalau dia mula tiap-tiap hari duk ada makanan lain, dia mula, itu dikira sudah makan. Itu dikira sudah makan. Di dalam hadis Ali sebut, yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah, direnjis kencing bayi lelaki dan dibasuh kencing bayi perempuan. Apa yang menjadi masalah? Tadi kita habaq dah ada ulama, jadi kita jawab dah mazhab Abu Hanifah tu kalau nak andai kod Abi Samhah saja buat tak boleh, sebab ada riwayat yang lain juga yang menunjukkan yang sama. Pasal apa yang nak bezakan? Nanya budak perempuan kan, pasal apa yang nak bezakan yang lelaki dengan perempuan ni? Ini sudah tidak adil, kan? Pasal apa nak bezakan? Inilah yang menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama. Pasal apa Nabi beza? Pertamanya, apabila hadis sebut bezakan yang ni, menunjukkan yang lain tak beza. Kalau yang lain pun semua, kalau perempuan lelaki semua beza, dia tak payah sebut lah kan. Tapi bila dia sebut yang ni, artinya apa? Artinya hak lain tu tak beza lah. Kalaulah kata najis, dia najis tak beza, pasal tak ada. Hak dia sebut hanyalah masalah kencing. Di kalangan para ulama kata sebab dia kerana hukum Allah dengan Rasul nak buat apa? Kita tak boleh nak faham sebab tu. Ada yang kata, ni saya nak ulas sikit lah, ada ulama yang kata, ada dalam kitab dia kata sebabnya kerana orang Arab ni, dengar dulu, dengar pergi habis, jangan bagi pergi balik pula. Sebabnya kerana orang Arab ni dia tak suka dengan budak perempuan, dia suka dengan lelaki. Memang itu Arab jahiliah dulu kan, dia tak suka bila dapat budak perempuan. Dia Allah Quran kita, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Bila habang kata ni anak perempuan, muka jadi hitam, mana malu, dia jadi marah, lari, menyorok. Kalau orang tanya, dapat anak apa perempuan? Malu. Ini pun orang Arab bahas juga. Adakah semua orang Arab timbul anak dia? Tak lah juga, bukan semua. Ada orang kata Sayyidina Umar timbus anak perempuan dia, tak benar. Tu ada anak perempuan dia, Hafsah tu, Hafsah binti Umar tu, anak perempuan Umar. Kalau Umar dah timbul anak perempuan dia, tak ada adalah yang berkahwin dengan Nabi SAW. Sama jugalah yang cerita bahawasanya Umar pukul anak lelaki dia hak minum arak sampai mati. Ini semua exaggeration, cerita berlebih-lebih. Abu Bakar, Aisyah anak dia, Hindun, isteri Abu Sufyan perempuan ramai lagi. Tapi ada di kalangan mereka, bukan semua kan, bukan semua. Orang kata pasal apa perempuan masih ramai? Dia Arab ni mungkinlah syaitan satu lagi sesatkan mereka, mungkin juga sebab perempuan ni dia susah nak korang. Kok mana pun laki yang korang, sebab bila perang yang pergi laki ke perempuan? Laki. Sekali perang berapa banyak mati, jadi hak duk mati ni lelaki lah juga kan. Jadi ada yang tak dapat berita anak perempuan dia tak suka. Quran cerita hal itu. Tapi
Yang pentingnya ialah kata orang yang buat taklil, yang cuba bagi alasan why Nabi kata benda ni. Kata mereka sebab oleh kerana orang Arab ni suka dukung anak lelaki dan kurang dukung anak perempuan, jadi biasanya mereka terkena kencing anak lelaki, jadi tak kena kencing anak perempuan. Bila kerap kena kencing anak lelaki, maka bebanlah kalau setiap kali kena nak kena basuh baju. Maka syarak ni dia nak ringankan, dia renjiskan. Kita kata pendapat ni jam, tak boleh pergi. Saya kalau orang tanya, weh dia pandai kritik kitab ulama, kata bukan saya aja, kata Syekh Atiyah Salim kata benda yang sama ya. Pendapat ni seolah-olah kita nak kata Nabi seolah-olah bersetuju dengan cara mereka yang tak apa suka dengan anak perempuan tu. Tak mungkin. Nabi datang nak buang benda tu. Islam datang angkat orang perempuan. Kalau orang tanya zaman dulu apa sebab dia? Sebab dia ni kadang-kadang ni sebelum tu, kadang-kadang kita baca kitab ulama. Kitab ulama dulu, dia kadang-kadang ada culture Arab tu kat dia, yang dia hidup pada zaman tu. Kadang-kala saya tak nafikan, baru ni saya bertengkar dengan satu orang terlajak liberal mana ada. Kadang-kadang kita tak nafi sebahagian penulis itu ada influence culture di tempat dia, budaya setempat. Misalnya macam tu juga fatwa-fatwa yang kadang-kadang macam tak bersifat kepada perempuan. Kita misalnya kutip banyak, kadang-kadang kita kutip. Contohnya kita pergi tengok negara Arab, negara Teluk, orang perempuan mereka pakai hitam, sebut pakai hitam. Jadi kita rasa kalau nak Islamik kena pakai hitam. Jadi bila nampak kuat agama ni, pakat mula nak pakai hitam semua. Baguslah kalau nak pakai hitam, hitam tu menawan, kan? Tapi nak kata syarak suruh pakai hitam susah. Aisyah binti Sa'ad, ni bukan Aisyah binti Sa'ad, tabi'ah. Dia jumpa isteri-isteri Nabi. Dia kata ra'aitu sittan min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min azwajin Nabi yalbasna al-mu'asfar. Aku tengok 6 daripada isteri Nabi pakai baju yang dicelup warna merah. Isterinya boleh tak? Boleh. Warna merah pakai mu'asfar. Sa'id bin Jubair, dia riwayatkan, dia kata annahu ra'a ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatufu bil bait wa 'alaiha thiyabul mu'asfarah. Aku tengok sebahagian isteri Nabi duk tawaf di Kaabah tu pakai baju warna merah. Jadi artinya boleh pakailah isteri Nabi ni. Orang tanya boleh tak orang perempuan pakai baju kilat-kilat? Kilat-kilat macam mana tu? Tak kena samak petir ke apa? Yang shining sikit lah, nampak berkilauan, buraqat Arab panggil. Umar bin Khattab tengok satu orang lelaki pakai baju kilat-kilat, kan? Kilat macam mana tak tahulah, dok kilau ke apa macam tu, kan? Dia pakai, kata Umar, da'u hadhihi buraqat, da'u hadhihi buraqat lin nisa. Ni baju kilat-kilat ni biar orang perempuan dah kot pakai. Artinya perempuan pakai tak? Pakai. Saya bukan nak suruh tuan-tuan perempuan pakai baju kilat dah. Saya nak cerita, janganlah kita terlalu sangat sampai langsung tak ada ruang ni. Kadang-kadang dia nak syok kuat agama, tak apalah, baguslah kuat agama, bagus, pakai hitam pun bagus, kelabu pun bagus. Tetapi sampai nak kata tak ada, kita tengok ada negeri macam negeri-negeri Afrika, dia pakai baju dia, perempuan dia tengok warna dia macam-macam, warna-warni lah, kan? Jangan tanya lah, lengan baju lebih besar pada ni badan orang, kan? Tapi pakaian dia ada patut kita kata ni sekarang ni kuat agama, kena pakai hitam semua. Nak pakai tak apa, tapi
Macam orang kadang-kadang dia suka kaitkan benda yang bukan. Ada seorang dia beritahu suami dia sampai nak cerai dah, selagi dia tak mau pakai tudung labuh, tudung bulat, dia dok pakai tudung 3 segi. Saya kata tak pasal. Suami dia mungkin ikut gerakan apa, dia tak faham. Yang penting labuh sehingga menutup belahan baju. Lepas tu di bawah tu dia nak 3 segi ke, dia nak bulat ke, dia nak bawai ke, ikan termenung lemak ke, dia tak ada masalah. Dia yang penting tutup. Kita jadikan design tu pula sebagai satu ukuran. Tak, nak pakai tu tak apalah kan. Sebab tu orang wanita dia apa, bila dia di dalam iddah kematian suami, dia la taqtahil wala talbasu sauban wala talbas sauban masbuqan. Dia tak bercelak, dia tak boleh pakai baju yang dicelup warna. Jadi kalau perempuan sampai tak bercelak, bila kuat agama tak pakai baju bercelup warna tu, macam dia mati suami. Pasal itu pakaian orang dalam iddah. Bukan saya nak suruh dia pakai lawa, saya nak cerita, bukan kata bila kuat Islam ni sekarang dah tak ada life lah, dah kuat Islam ni. No, agama bagi ruang, tapi jangan berlebih-lebihan. Balik kepada cerita penafsiran. Ulama-ulama dahulu mereka kata sebabnya kenapa dibezakan kencing bayi lelaki dan perempuan ini, sebabnya salah satu yang tadi kita tak terima itu. Yang dulu mereka kata sebabnya kerana arahan Rasulullah, yang tu saja. Sebab apa? Hadis Nabi. Sebab tak tahu. Dan ini selamat kerana hadis jelas. Cumanya bila zaman moden, tuan-tuan pergi boleh buat search zaman moden ni, orang dah buat berapa research telah dibuat. Rupanya kencing, air kencing, baul ni air kencing. Ni pun sebagian para ulama kita ni air kencing kan, kita kata nak pi kencing Zat, bunyi macam kasar sikit kan, nak pi buang air, dia macam okey, sebenarnya buang air tu membazir lah, pergi ambil ayak buang ayak yang kita sebenarnya kencing. Sebab tu Arab sendiri dia timbul masalah dalam hal ni, tapi tak apalah. okey, kata ada research yang terbaru, bukan baru, research yang dibuat di zaman ni menunjukkan dari segi saintifik ada perbezaan kencing budak lelaki, bayi lelaki dan perempuan. Yang tadi selagi mana mereka belum makan, bayi perempuan dia sama macam ayat kencing lain dari segi bakteria dia. Sementara bayi lelaki yang tak makan apa, perempuan makan tak makan sama, dia tak sama, dia hampir macam tak ada, macam clean. Itu dari segi sifat dia. Cuma apabila dia start makan, dia kembali ada sama. Ini ada beberapa research yang telah dibentangkan di berbagai-bagai peringkat universiti yang proof bahawasanya ini adalah salah satu daripada mukjizat Muhammad bin Abdullah, Nabi yang Allah Ta'ala hantar. Mana boleh nak bezakan? Kau tengok sama saja, tapi Nabi kata renjis air kencing bayi lelaki dan basuh air kencing bayi perempuan. Yang lain bila dah makan semua sama, tak ada dah sama, semuanya najis, semuanya dimakan, semuanya dibasuh. Dan ini kita kena clear dalam masalah ni. InsyaAllah kita sambung sikit lagi azan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sambung tadi sedikit lagi. Hadis ni menunjukkan bahawasanya, kembali pada tadi, iaitu hadis kedua kencing bayi lelaki dan bayi perempuan kedua-duanya najis. Sebab itu kedua-duanya tetap kena lakukan satu proses. Cumanya lelaki yang belum makan, yang radhi', ini diringankan hanya dengan renjis. Radhi' maksud dia menyusu daripada ibu dah. Kalau dia pakai susu botol yang bukan susu ibu dah, artinya dia telah makan makanan lain, maka hukum dia basuh.
sama dengan bayi perempuan tadi, kerana dia maksud ni dia belum makan makanan yang lain, dia belum makan makanan yang lain, dia radhi', dia kata. Sebab dalam hadis Ali kata baulul ghulam ar-radhi', kencing budak lelaki, bayi lelaki yang menyusu, yundah, yakni dia direnjis padanya. Dan ini adalah, kalaulah satu orang dia basuh dua-dua, tak ada masalah lah. Jadi mungkin orang perempuan akan timbul hadis ni, pasal hadis ni ditimbulkan zaman tengok Islam ni sampai kencing pun tak adil. Dia bukan soal adil tak adil, dia tak ada kena-mengena. Dia tak kata aku lepas basuh budak perempuan tu marah sikit, kena hang lah aku kena basuh. Kalau perempuan, kalau lelaki renjis saya lah. Tak, dia soal kebersihan. Soal kebersihan. Agama ni dulu wanita ni hak pusaka pun tak ada. Agama bagi hak pusaka. Lepas tu dia orang kata pusaka pun bagi separuh ya, kan? Walidzakari hadzul unsayain, laki yang dapat dua bahagian. Tapi kita kena lihat kepada keseluruhan. Ini yang ditimbulkan oleh banyak orang yang keseluruhan sistem dalam Islam tu. Orang lelaki dalam Islam ni banyak dia nak kena buat. Pertama, dia kena, kalau dia nak nikah, dia nak kena cari apa? Mahar. Lepas tu dia nak kena cari nafkah. Anak-anak dia nak kena tanggung nafkah. Isteri dia nak kena, semua dia kena. Isteri wanita, dia kalau dapat harta pusaka, hak dia saja, dia tak kena share dengan siapa walaupun separuh. Lelaki dia kena banyak. Lepas tu perempuan kata, tapi lelaki saya kerja duk ambil duit saya. Yang tu dia nak kata apa dah. Yang tu bukan lelaki yang seperti yang agama mau, kan? Agama bukan, agama tak sampai. Kalau suami saya ni paksa saya, dia minta duit kat saya, dia kata kalau saya tak bagi maka saya dikira nusyus. Tak nusyus, kita tak wajib bagi kat dia, kan? Jadi wanita tetap dapat. Cumanya bila kita hidup pada zaman ni, ada lelaki yang tak kerja, perempuan pergi kerja, harta dia habis. Dan orang perempuan ni dia macam-macam lah. Ada perempuan dia macam-macam cerita, punya sayang kat suami ni, bagi kad kredit. Suami dia pun dah habis enjoy apa semua, lepas tu ceraikan dia kena tanggung. Masa nak cinta dulu, masa duk kahwin dulu, bulan bintang semua, tinggal tak pangkah je lah. Lepas pada tu bercerai. Bila bercerai, beli kereta atas nama isteri, beli rumah atas nama isteri. Dia tak guna lagi nama dia. Dia tak apa dia, nanti abang guna hak lain dulu je lah. Bercerai, isteri kena tanggung. Ini bukan salah agama, ini salah wanita tu sendiri. Ini masalah dan bila masa tu kita tak tanya pandangan agama, lepas dah kena tu kita kata mana adil, tak adil tu kita yang buat ambil. So dalam agama memberikan hak pada wanita apa yang tak diberi oleh pihak yang lain. Kuasa talak dia tak bagi tangan isteri, betul, tapi isteri banyak benda dia boleh buat. Dia boleh minta pasah hakim, dia boleh minta tebus talak, kan? Dia boleh macam-macam. Cumanya kadang-kadang hakim je lah, kalau korang cerdik sikit, dia duk pergi tanya banyak sangat, kan? Bukan banyak hak berfaedah, tak apalah tanya, banyak yang tak berfaedah. Kadang-kadang bukan main ke mahkamah pun, main kat biasa-biasa ni ustaz ni. Macam saya kata lah, suami tumbuk dah, cabut dah 2 gigi, dia duk pergi habaq, sabar, 2 gigi tu puan dapat balik dalam syurga nanti, kan? Lepas tu dia habaq, suruh suami saya tumbuk semua lah, saya kutip balik dalam syurga.
Yang tu bukan salah agama, itu salah motivasi yang terlebih faham agama. Agama ni adil. Sabit bin Qais, isteri dia mengadu pada Nabi SAW, la a'tibu alaihi fi dinihi wala khuluqihi walakinnani akruhul kufra fil Islam. Aku tak petikai agama dan aku tak petikai akhlak dia, aku tak suka kufur dalam Islam, amalan jahiliah dalam Islam. Nabi tanya, kau nak bagi balik ke kebun dia yang dia bagi kat kau? Dia kata ya. Nabi panggil Sabit, ambil balik kebun kau, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikan isteri. Kan? Khulu'. Dia boleh buat. Agama ada peruntukan. Kalau ada orang kadang-kadang mana-mana pihak lah, persatuan wanita apa yang duk komplain, jangan komplain Islam, komplain kerana birokrasi yang dibuat oleh orang agama yang kadang-kadang menyebabkan orang sangka Islam buat. Islam tak buat. Islam bagi hak. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana harus diutamakan dalam membuat pilihan? Sekiranya saya berkenan seorang gadis baik tapi keluarganya masih mengamalkan amalan yang bercanggah dengan sunnah. Dia sebutlah nama tempat, denang-denang semua. Saya ragu-ragu. Suami lelaki dalam keluarga sifatnya apa? Sifat dia qawwam. Ini kita sebut dia qawwam. Qawwam dia membimbing lah, dia menguruskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pasal apa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu qawwam, menguruskan nisa, isteri-isteri, wanita-wanita. Sebab apa? Sebab Allah bagi kelebihan kat lelaki. Lelaki ni macam saya sebut, dia ada kelebihan. Sebab tu kita kahwin lelaki yang lelaki. Ini orang perempuan lah yang dengar, kahwin lelaki, lelaki yang lelaki lah. Yang saya kata lelaki lah. Ni kahwin lelaki tengok cicak takut, lipas takut, kan lelaki tapi tak begitu lelaki. Kan? Jalan pun dia berlenggang lebih daripada bini dia lagi. Tak badan lah, kan. Bukanlah kata tak boleh nikah, tapi dia tidak qawwam. Pasal dia Allah lebihkan. Sebab tu hak lelaki ni pergi, anak kita lelaki ni pergi ini masuk gymnasium ke, masuk taekwondo ke, suruh dia buat hak tu lah. Jangan suruh dia main bola tampak, kan. Jadi qawwam. Sebab apa? Bima faddalallahu ba'dhum wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan dengan harta yang mereka belanjakan. Jadi suami membelanjakan. Bila dia belanja, tentulah patut taat kepada dia. Suami pagi keluar cari rezeki, semua suami buat, lah kali suami kena taat ke isteri. Yang tu bukan suami, itu hamba abdi. Ya betul, hamba abdi lah. Dia kena pergi kerja, dia apa, balik hang kena taat. Itu hamba abdi, itu toyol. Toyol tau. Toyol dia kena pergi curi duit, dia balik kena taat kat tuan dia. Itu suami. Jadi sebab kita kahwin dengan lelaki yang orang tengok dia protector, dia pelindung kita. Kalau lelaki tu pun takut, dia tengok siapa hang pergi dulu lah, dia duk suruh isteri dia duduk belakang bini dia. Tak padan kan. Itu ahli mesyuarat tingkap 4 kena tarik telinga. Okey, tak apa. Kalau kita rasa kita lelaki yang kita ni mampu untuk bimbing isteri kita, kita tadi kecil lah, kita bimbing lah. Tapi kalau kita rasa isteri kita itu tak mampu untuk kita bimbing dah, ni bukan benda kecil. Kadang-kadang bukan lelaki tak qawwam, tapi perempuan yang tak boleh dibimbing. Berlaku isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, suami mereka sangat hebat, tapi kejahatan menguasainya. Kita tengok, kalau kita kahwin dengan perempuan tu, kita boleh kontrol untuk dia ke arah kebaikan. Kerana rumah tangga ni ingat mengingat, al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd.
Orang mukmin dan mukminat mereka itu sebahagian menolong sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, suruh pada yang ma'ruf, cegah daripada yang munkar. Kalau dia jenis boleh macam tu, kita terima sebagai isteri. Tapi kalau kita, sebab tu kena berkenalan dulu. Agama suruh berkenalan, tahu. Izhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Jangan kahwin orang yang kita tak kenal. Kita berhak untuk kenal sifat-sifatnya yang kita baca dalam hadis yang lepas. Sebab tu Nabi SAW bila Fatimah binti Qais nak kahwin Abu Jaham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan masuk meminang, Nabi habaq. Wa amma Abu Jahm ma wada'a asahu an atiqihi wa amma Muawiyatu fasa'luqun la malalah. Adapun Abu Jaham, tongkat ni tak pernah buat turun daripada bau. Ulama bincang apa maksud Nabi ni. Sebahagian besar mereka bersetuju maksudnya jenis pukul perempuan. Nabi habaq tu, bukan mengumpat, takut dia salah menikah. Wa amma Muawiyah tu, adapun Muawiyah fasa'lukun la malalah, miskin, papa kedana, duit tak ada. Fankihi Usamah bin Zaid, menikah dengan Usamah. Nabi bagi cadang tu. Bukan kerana nak hina orang, sebab kalau hal dia saja tak apa, tapi dah babit hal orang lain, kena habaq kat orang lain tu. Jadi bila kita nak nikah, kita kena tahulah perempuan tu, perempuan pun kena tahu lelaki tu. Dan kita ni berdosa kalau tak habaq. Kena ramai perempuan berkahwin, lelaki hisap dadah, bukan hisap siap-siap, ini dadah. Pasal orang tahu ni hisap dadah ni hisap siap-siap lah, makan dadah kan, hisap dadah, makan dadah, ketagihan dadah. Mula-mula nak nikah apa tak habaq, duduk tak pelamin nampak hebat dah dengan kerih ke apa, lepas pada tu goyang kaki goncang lutut-lutut semua. Dah nikah dah susah lah. Kita kena habaq. Untuk pasal apa yang Pak Haji tak habaq kata dia hisap dadah? Aku ni menaknya tak maulah mengumpat. Dia buat buah tu pula, itu terlebih warak. Dia wajib habaq, melainkan aku ni, tapi habaq dengan kadar yang tu lah saja. Aku nak beritahu dia ni setahu aku perungui, pukul adik-adik dia semua, banyak tu cukup. Tak payah lebih. Nak tahu pak dia dulu lagi teruk pasal pak dia tak terlibat. Jangan pergi cerita dia, benda ni untuk kadar darurat saja, masuk cerita hak dia saja, jangan pergi cerita yang lebih daripada tu. Wa daruratu tuqaddar biqadariha, dan darurat itu disukat dengan sukatannya. Sukat tanya menyatu sajalah. Maksud kalau kita nak kahwin, kita tengoklah kita mampu. Kalau kita mampu bimbing dah, kita kahwin dah. Kita rasa bagus ni, mana orang pula apa pun bagus ni, cerita tak nikah lagi. Bila dah nikah, barulah penilaian yang sebenar mari. Jadi kita ke depan, sebab tu kita disuruh istikharah. Tanya saya ke siapa, jawapan macam-macam lah. Istikharah, suruh istikharah. Masa tak menikah semua cantik kan, lautan api kan kurenangi. Dah nikah, hujan lah, kau malah Nabi pergi hujan, tak lepas lah. Jamaah wanita kadang-kadang terputus saf, tak rapat. Suruh rapat orang di sebelah kiri, suruh rapat kanan, orang sebelah kanan suruh rapat orang kanan. Orang perempuan ni bagus lah kan, tapi kadang-kadang kata pun tak kena juga kan. Tapi nampak lah dia lembut, tapi kadang-kadang lebih sukar untuk dikawal lebih daripada yang lain. Betul kan? Sebab tu orang pemimpin hebat nombor berapa dalam kerajaan, negara, dunia pun, nampak tang lain hebat, tang bini dia kalah.
Sebab tu nak hebat, sebab tu orang kena hebat lah kan. Kalau orang tak kalah pada bini dia, tak boleh hebat kan. Orang cakap wah abang hebat pada kita, tengok bini dia call, nak balik ni kecut terus kan. Ada apa sahabat bila cerita apa hamba Allah yang kena tetak kepala lah. Dari mana saya bukan pelik. Tak tahu lah betul ke tak sahabat tu cerita. Isteri dia tetak kepala dia, sahabat pergi tulis kata dia ni kerana nak poligami. Pernah baca? Orang perempuan baca, orang lelaki tak baca apa lah. Kata kerana nak poligami. Jadi orang semua kutuk bini dia lah. Duk esok dia sanggup pergi buat kenyataan lain. Dia akan berkata bukan kerana nak poligami, kesalahan saya keluar lama sangat tak balik, padan saya kena urun. Tu kira power of woman tu. Bini dia kata hang buat lagi sekali. Kita pergi Mekah, tuan-tuan pergi Masjid Nabi saya sebut. Kita pun orang lelaki pun kadang-kadang mereka semua pakai berlumba-lumba nak dapatkan raudhah tu, tapi taklah bunyi apa sangat, kawan ni habis sangat, kawan ni langkah sini tengok tu. Tapi masa time raudhah perempuan gegak gepinta masjid tu, bunyi suara macam-macam, macam tenggelam dalam lautan tu. Semua kawan ni tolak kawan ni, kawan ni tolak kawan ni. Depa kurang sabar. Orang Melayu ni sabar lah, ada Masjid Awi ni semua bagus lah. Dia cerita lain lah. Tapi sebab tu kita tak boleh tengok satu bangsa ya, semua bangsa kurang sabar. Sebab tu kadang-kadang bukan Islam hina wanita, dia sebut kerana wanita kurang sabar. Memang hakikatnya pun. Dan Allah bagi hukum ni macam saya kata, macam talak. Talak ni dia bagi suami kena cari nafkah, suami kena bayar mahar, suami cari nafkah, kuasa talak duduk tangan dia. Sebab bila dia nak talak, dia fikir ni belanja mahar itu ni kan. Walaupun kadang-kadang isteri duk cabar-cabar, dia tak talak lagi tu. Malangkan yang kepala ada fuse meletup tu cerita lainnya kan. Dia tak talak lagi. Tapi ramai wanita, kalau kita dengar, bukanlah semua kan, dia selalu cabar, ceraikan saya, cerai, ramai. Kalau kuasa cerai duduk tangan dia. Macam saya kata, mewah dia belanja. Pagi dia talak 3. Abang pergi mana tak balik-balik, minum luar, saya talak abang 3. Petang bagi lagi 2. Terus nak malam boleh 20 dia talak. Sebab tu kalau ni kita lelaki talak 3, kalau nak letak kat tangan perempuan mungkin kena bos 1000. Tu pun dia belanja dalam sebulan habis. Benarkah wanita boleh imamkan lelaki campur perempuan berdasarkan hadis Ummu Waraqah? Hadis Ummu Waraqah dalam Abu Dawud. Hadis ni dia imamkan, dan ada lelaki yang kerja di rumah dia tu, lelaki tu ikut dia. Hadis ni berlaku perbincangan di kalangan ulama, kerana kita tak dapati Aminah Wadud dulu guna hadis ni lah. Dia pergi jadi imam Jumaat tu semayang lelaki perempuan satu sah. Tapi syarak ni dia ada. Tuhan ni dia buat, agama ni bukan jenis main-main ya. Lelaki salat, sebab tu wanita dia tak lintas. Wanita bila dia lintas depan lelaki, yaqta'us salah, dia memotong sembahyang. Motong tu para ulama bincang, potong ni potong hilang khusyuk ke, potong batal ke, khilaf. Ambil let's say potong khusyuk. Sebab apa? Orang kata kenapa potong? Sedangkan Ibn Aisyah kata, Aisyah bangkang hadis ni, dia kata laqad ra'aituni muttaji'atan baina yaday Rasulillah wa huwa fi shalah. Aku lintang di depan Nabi sedangkan dia dalam sembahyang. Isteri tak potong khusyuk lah, duk tengok tiap hari. Tapi kalau wanita lain lintas di depan, dia potong khusyuk. Dia kata potong khusyuk. Yaqta, dia kata potong solat, ditafsirkan potong khusyuk lah. Sebagian ulama kata potong batal. Sebab apa? Ganggu. Aminah Wadud dulu dia buat semayang, laki sebelah perempuan, semua satu hal. Saya tak tahu ganggu banyak mana kan.
Kalau kan wanita di belakang, laki di depan. Cumanya hadis Ummu Waraqah ni dibincangkan oleh para ulama bahawasanya di kalangan mereka kata, jika satu orang perempuan tu rumah dia tuan rumah, dia penguasa rumah tu, dia salat, kemudian ada orang yang di bawahan dia ikut dia di belakang daripada lelaki, boleh dalam kadar itu. Di kalangan mereka menyebut di kalangan kadar itu seperti katakanlah dia mak anak lelaki dia ikut, anak lelaki dia ikut, boleh, dia kata. Ini pun sebahagian jumhur ulama berbeza pendapat, tapi dengan kadar itu saja yang disebut tentang hadis Ummu Waraqah, kerana di dalam permis dia sendiri. Ada soalan begini tentang unani apa ni, saya jawab kemudian, lagi panjang, saya nak pendek lah. Ni pasal semua suami isteri kan ni. Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari dalam dikira sebagai bulan Islam atau Masihi. Dikira dia panggil bulan qamari. Kita ada syams, kita ada iaitu kita kira bulan, sekarang bahasa kita bulan hijrah lah, 4 bulan 10 hari daripada bulan hijrah. Bolehkah ibadat korban dilaksanakan untuk orang yang telah meninggal dunia? Para ulama ada bincang hal ini, dan mereka bincang boleh ataupun tidak. Wallahu ta'ala alam, berbagai pendapat yang diberikan, tetapi kita simpulkan oleh kerana mereka kata Nabi SAW pernah sembelih korban, dan Nabi kata Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Umat Muhammad tu ada yang telah mati, jadi Nabi tolong buat untuk mereka sebagai Nabi lah. Maka kita pun boleh buatlah untuk orang yang telah mati, bapa kita dan seumpamanya, dengan kita niat supaya pahala itu diberi pada mereka. Demikian disebut dia sebagai ayat kencing unta boleh minum ke tak? Hak ni kita akan jawab panjang, dia ada bab dah. Dua sementara ni jangan minum ada bab dah, banyak mana boleh minum dah apa. Bukan kita tak boleh langsung ni. Hadis menyuruh, hari ni saya dah jawab dah hari tu ni, hadis menyuruh kita meninggalkan debat. Debat ni agama suruh, dan ada bab yang agama larang. Debat hanya nak tunjuk pandai, dilarang. Tapi debat untuk membuktikan kebenaran, dibenarkan. Sebab yang dilarang dalam hadis itu, wa in kunta ala haqqin, jika sekiranya engkau di atas kebenaran, itu kebenaran bersifat pribadi. Tapi kebenaran yang membabitkan orang ramai, kita diajak dan disuruh bentuk berdebat. Kerana Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi berdebat itu boleh jika sekiranya debat itu boleh menzahirkan kebenaran untuk orang lain dengar. Kata Imam Syafi'i, bahkan mungkin menzahirkan kebenaran untuk kita sendiri. Majadaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallah al-haqqa ala lisanihi. Aku tak debat dengan satu orang melainkan aku harap Allah Ta'ala zahirkan kebenaran atas lidah dia, kata Imam Syafi'i. Tawadhu' Imam Jalil Al-Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kata Imam Syafi'i, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku berdebat dengan orang alim, aku menang.
aku berdebat dengan orang jahil, dia menang, aku kalah. Sebab tu kalau berdebat dengan orang bodoh ni, kadang-kadang boleh ke dia? Kan? Bukan pasal dia pandai, pasal kita tak erti lah nak jadi bodoh macam dia. Dia buat tanya benda yang bodoh, kita tak boleh nak pi ya. Kan? Orang cakap bab lain, dia cakap bab lain. Orang cerita hak lain, dia faham hak lain. Orang cerita apa? Atau saya kata Arab ada cerita Juha. Dia mai ke masjid. Orang kata, man bana hadal qasr? Dia tengok besar. Istana siapa ni? Kata, ada laisa biqasrin, ada al-masjidil jami'. Ni bukan istana, ni masjid jami'. Oh, dia kata, rahimallahu jami'an bana hazal masjid. Semoga Allah beri pahala lah kepada jami' ni, dia bina masjid ni. Demam macam tu. Dia ingat jami' tu nama orang. Kita kalau dengar terah tu, kita tak sedap tengkang lah kan. Saya sebut dulu lah, ada orang dia tahu semua, kita tak boleh nak lawan dia. Apa kita cerita, dia cerita. Saya kata, apa kita cerita, dia cerita. Kita habak, hui, kampung nu sungai rumah kampungku ikan banyak, cedok ayak dapat ikan. Dia habak, kampung aku kena kuih ikan baru boleh dapat ayak. Tu dia. Kita dengar tu tak apa nah. Assalam. Kata wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Jika orang jahil tengkang dengan assalamualaikum. Kalau mai peringkat tu Nabi bertengkang dengan dia apa-apa. Orang ajak dia kata tak faham, menang ambil kang dah. Bagi istihad hamlah sedang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.